Okey, menjelang hari ulang tahun ke-18 Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, sudah pastinya kita akan mengetahui apa antara peranan dan juga tanggungjawab yang digalas oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia demi menjaga kedaulatan dan juga keselamatan perairan negara. Ya, dan bersama kita di studio yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu Laksamana Madya Maritim Datuk Saifulizan Ibrahim, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Logistik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ikat bergaya tu. Alhamdulillah. Ya. Okey, Datuk. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia mempunyai zon maritim yang sangat luas dan sudah pastinya untuk menjaga kedaulatan dan juga keselamatan maritim negara ini merupakan satu cabaran yang perlu digalas oleh APMM sendiri. Jadi bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana berkenaan peranan dan juga tanggungjawab maritim Malaysia dalam hal ini, Datuk? Okey. Terima kasih Munawar, Sufi. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu eloklah saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak RTM kerana sudi memanggil saya dari APMM untuk sesi temu ramah ataupun temu bual dalam Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jika kita menyingkap kembali penubuhan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM atau juga dikenali sebagai Maritim Malaysia, ianya telah wujud sejak 17 tahun yang lalu. 17 tahun ni agak baru. Kalau manusia ni kira remaja lah. Remaja. So, kami percaya masih ramai sebahagian masyarakat yang di luar sana belum benar-benar mengenali agensi ini. Jadi APMM ditubuhkan bermula dengan memorandum kajian yang dilakukan pada 21 April 1999 di mana Perdana Menteri pada masa itu telah mewujudkan sebuah pasukan pengawal pantai Malaysia. Ya, berkaitan itu Kabinet telah pun meluluskan penubuhan APMM pada 21 Ogos 2002. Seterusnya pada tanggal 15 Februari 2005, Akta APMM 2004 atau juga dikenali sebagai Akta 633 telah pun dikuatkuasakan. Dan tarikh ini juga kita isytiharkan sebagai tarikh penubuhan rasmi Maritim Malaysia. Dan ianya juga dijadikan sebagai tarikh hari ulang tahun Malaysia, 15 Februari ya, setiap tahun. Maritim Malaysia kita telah memulakan operasi pada 30 Oktober 2005 dan ianya telah dilancarkan secara rasmi oleh Timbalan Perdana Menteri pada waktu itu. Jadi peranan agensi ini adalah untuk menguatkuasakan undang-undang dan untuk memastikan ketenteraman di bawah mana-mana ataupun kesemua undang-undang persekutuan yang terlibat di perairan zon maritim Malaysia. Jadi selain pada itu, APMM ini juga bertindak sebagai agensi peneraju, iaitu peneraju dalam koordinasi mencari dan menyelamat maritim di zon perairan kita lah. Untuk makluman, sebelum penubuhan APMM, peranan cari lamat di laut ni di bawah tanggungjawab Jabatan Laut, sehingga ianya diambil alih oleh APMM bermula 6 Oktober 2005. Jadi saya ingat setelah 17 tahun ini usaha kita dalam menaikkan nama APMM ni ke pengetahuan masyarakat Malaysia utamanya, insya-Allah berada di landasan yang betul. Betul, Datuk, insya-Allah. Okey, dan juga Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah kepada penonton yang sedang menonton sekarang ini tentang kesiapsiagaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan perairan negara pada tahun 2023 ini. Ya, terima kasih. Ya. Jadi jika kita lihat apa jua tugasan yang kita hadapi dalam melaksanakan cabaran tugasan di laut ni, APMM amat tekat melaksanakan tanggungjawab dengan serius dan penuh komited dalam kita mengharungi pelbagai cabaran pastinya. Jadi tahun ini kita akan terus dan berterusan untuk membenteras terutamanya pencerobohan nelayan asing. Ini banyak berlaku di perairan pantai timur Malaysia, semenanjung Malaysia terutamanya.
pendatang asing tanpa izin juga menjadi fokus kita. Penyeludupan manusia, penyeludupan dadah, serta barangan-barangan terkawal. Termasuklah jenayah rentas sepadan yang melalui perairan negara yang mengancam keselamatan dan kedaulatan negara kita. Okey, tadi Datuk ada menyentuh berkenaan dengan pendatang asing tanpa izin ataupun parti. Dan kalau kita lihat kebelakangan ini sejak dari dahulu lagi, Malaysia sentiasa menjadi tumpuan kemasukan pendatang asing tanpa izin ini. Jadi bagaimana dari sudut kesiapsiagaan APMM khususnya untuk memastikan tiada berlakunya unsur pencerobohan perairan negara daripada kemasukan parti ini, Datuk? Ya. Jadi pastinya APMM sentiasa bersiap siaga dan masa sama juga meningkatkan pemantauan dan rondaan terutamanya di kawasan perairan sepadan bagi mengelakkan aktiviti seperti kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara ini yang kebanyakannya melalui bukan sahaja laluan darat bahkan juga melalui laluan air. Jadi pemantauan secara berterusan ini kita buat sepanjang perairan negeri dengan cara kita meningkatkan penugasan aset-aset kita termasuklah aset udara dan juga kita menggunakan secara pengasanan melalui radar yang mana kita mempunyai sistem pengawasan maritim laut ataupun dikenali sebagai SWASLA untuk mengesan sebarang pergerakan bot yang lalu di perairan kita terutamanya bot-bot yang mencurigakan. Jadi melalui operasi yang telah pun kita jalankan selama ini, trend 5 tahun saya ambil 5 tahun telah menunjukkan penurunan secara drastik sehingga lebih 60% kemasukan parti ke negara ini melalui laluan air. Jadi namun begitu tidak dinafikan juga dengan keluasan zon maritim Malaysia perairannya seluas 556,285 km persegi ini sedikit sebanyak ianya akan memberikan cabaran kepada APMM untuk mengawal kemasukan parti dari masuk ke perairan negara kita lah. Jadi APMM turut menjalinkan kerjasama dengan agensi penguasaan dari negara jiran seperti Thailand dan Indonesia agar kemasukan parti ke negara ini kita dapat halang. Kita bentras dari masuk melalui kawasan terutamanya melalui perairan negara lah. Malah APMM turut menggerakkan beberapa aset ke kawasan hotspot, ke kawasan panas yang kita kena pastilah yang berada di setiap sempadan di perairan negara kita. Jadi menjurus pada soalan tadi mengatakan Malaysia ni kerap menjadi sasaran parti, ini adalah kerana pull factor negara kita sendirilah serta push factor dari negara asal Jadi tarikan di negara kita ni mereka masuk dan masalah negara mereka datang ke tempat kita Betul. Buat masa ini APMM berpandangan walaupun Malaysia ini agak terdedah dengan isu pencerobohan parti disebabkan faktor-faktor geografi dan lain-lain faktor ekonomi, namun begitu saya menegaskan bahawa keadaan ini masih terkawal dalam kawalan APMM. APMM juga bersama TLDM lah terutamanya di laut ni menjadi barisan hadapan lah. Setakat ini kita mampu untuk menangani isu parti ini hasil daripada operasi bersama kita, operasi rutin, operasi khas serta jalankan kerjasama yang amat baik bersama dengan negara-negara di serantau lah, negara jiran terutamanya di Indonesia, Singapura dan Thailand lah, mana kami mempunyai agensi atau jabatan yang seumpamanya di negara-negara kejiranan ini mempunyai hubungan jalinan hubungan dua hala yang amat baik. Jadi sini amat bantu usaha APMM dalam membenteraskan kemasukan parti. Ya. Baik, Datuk, dan difahamkan juga agensi penguatkuasaan maritim Malaysia akan meraihkan sambutan hari ulang tahun ke-18 iaitu pada 11 Februari ini iaitu di perairan Sabah. Sebelum tu mungkin Datuk boleh kongsikan konsep kepada sambutan itu dan juga temanya.
Ini menarik. Ya. Ya, seperti yang saya maklumkan tadi, hari ulang tahun Maritim ni kita sambut setiap 15 hari bulan Februari setiap tahun. Ini bersempena dengan tarikh penguatkuasaan Akta IPMM 2004 ataupun Akta 633. Jadi sepanjang sambutan hari ulang tahun ini, tahun ini adalah merupakan kali pertama sambutan hari ulang tahun ni kita adakan di Sabah. Sebelum ini kita buat di Semenanjung. Terutamanya kali ini kita buat di perairan Sandakan lah. Ini akan berlangsung pada 11 hari bulan Februari. Kita awalkan sikit, sepatutnya 15 hari bulan Februari. Jadi secara tradisinya sebelum ini sambutan hari ulang tahun ni kita adakan di Akademik Maritim Sultan Ahmad Shah, AMSAS, yang terletak di Gebeng, Kuantan, Pahang lah. Di situ diadakan secara pembarisan statik dan juga fly pass. Jadi pada sambutan hari ulang tahun IPMM yang ke-17 tahun lepas, ianya kita adakan di perairan negeri Selangor. Secara konsepnya fleet review, di mana berlakunya lintas hormat aset-aset laut dan udara, ataupun kita panggil sail pass dan fly pass, yang pada masa itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri ketika itulah. Jadi untuk tahun ini kita mempunyai tema. So tema yang dipilih pada tahun ini adalah kami serius melaksanakannya. Sebenarnya tema ini adalah tema yang sama yang kita gunakan pada tahun lepas dalam aspirasi kita untuk meneruskan momentum pencapaian sepanjang tahun lepas melalui skop operasi, undang-undang, penguatkuasaan serta perkhidmatan lain kepada masyarakat dan negara lah. Okey, seperti yang Datuk nyatakan tadi, bagi sambutan hari ulang tahun APMM ke-18 ini kali pertama dilaksanakan di negeri Sabah, khususnya di daerah Sandakan. Jadi Datuk, apa antara aktiviti-aktiviti menarik? Adakah ini juga terbuka kepada masyarakat awam, Datuk? Kita buat di perairan Sandakan ini pada tahun ini adalah merupakan konsep macam tahun lepas juga, iaitu secara fleet review. Cumanya yang lebih menarik pada tahun ini, kita akan melaksanakan exercise maritim perkasa siri kedua lah. Di mana yang tahun lepas kita buat di Selangor tu yang siri pertama Di apa dia exercise maritim perkasa ni? Ia merupakan satu latihan dalam bentuk operasi dari sudut memperkasakan dan meningkatkan kompetensi keberadaan aset-aset maritim Malaysia ni di laut dan juga di udara dalam strategi kita untuk membenteras jenayah di perairan negara, juga di persepadanan lah. Jadi untuk sambutan hari ulang tahun ke-18 ini, kita juga akan membuat secara fleet review di mana beberapa aset kita, kapal dan bot akan dipamerkan bersauh di perairan Sandakan itu. Fleet review akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri jugalah. Jadi selain daripada exercise maritim perkasa di laut pada kali ini, kita juga mempertontonkan kepada umum pameran-pameran yang melibatkan beberapa agensi kerajaan yang lain, seperti PDRM, Immigration dan Kesihatan macam. Dan juga ada beberapa pertunjukan demonstrasi yang akan dilakukan oleh pasukan tindakan khas APMM, PTK kita, komando kita lah. Dan orang ramai juga berpeluang untuk mendapatkan perkhidmatan pemeriksaan kesihatan pada hari tersebut lah, sebelah hari bulan itu. Jadi di sini saya mengambil peluang lah, kalau boleh Encik Munawar dan Supi, saya menyeru dan menjemput orang-orang Sandakan lah, orang Sabah, Sandakan ni untuk bersama kami. Datanglah beramai-ramai pada hari tersebut, 11 Februari, untuk menyaksikan sambutan hari ulang tahun APMM yang ke-18 di perairan Sandakan. InsyaAllah anda semua akan terhibur. Ya. Mengenali APMM dengan lebih dekat lagi. Jam berapa tu, Datuk?
Dianggarkan bermula jam 9 hingga 11 pagi. Okey. Okey. Itulah. Berapa hari saja lagi, Datuk? Berapa hari saja lagi. Sekarang ini pegawai dan anggota kita sedang membuat latihan lah. Persediaan Di sana. Dan kita pun lepas ini akan ke sana. Datuk, lepas ni jam 2 akan berlepas ke sana kan, Datuk? Betul ya. Okey, so pasti pada ketika ini APMM sedang giat melaksanakan persediaan utama untuk menyambut hari ulang tahun APMM yang ke-18 dan ini merupakan julung kali diadakan di perairan negeri Sabah. Jadi Datuk, dalam perkongsian kita ini juga bagaimana untuk kita gambarkan antara APMM dan juga masyarakat. Betapa pentingnya peranan masyarakat untuk menjadi mata dan juga telinga untuk APMM untuk kita membanteras pencerobohan bayaran negara, Datuk. Amat bagus. Ya. Amat bagus soalan itu. Di sini saya melihat kepada pentingnya pelibatan masyarakat, terutamanya komuniti maritim yang berurusan dengan perairan untuk menjadi mata dan telinga APMM. Sebabnya laut yang luas ini dengan aset-aset yang terhad yang dimiliki oleh APMM amat sukar untuk APMM mengawal secara keseluruhannya. Jadi dengan adanya laporan aduan ataupun pemakluman daripada komuniti maritim tentang apa jua pelanggaran kesalahan berlaku di laut, laporkan kepada APMM, kita akan bertindak dengan lebih cepat. Jadi ini akan menjimatkan aset, menjimatkan ekonomi tidak digunakan secara sembarangan. Sekiranya kita mendapat maklumat yang tepat, kita fokus kepada laporan tersebut dan ini boleh mendatangkan hasil yang baik. Jadi saya menyeru sekali lagi kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan komuniti maritim, jemputlah bersama APMM dalam usaha kita membanteras jenayah, terutamanya jenayah yang berlaku di perairan negara kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan sudah pastinya menjelang ulang tahun ke-18 ini, kita nak imbas kembali, Datuk, sepanjang 17 tahun penubuhan APMM ini. Mungkin ada beberapa pencapaian utama yang telah dilakar oleh APMM. Satu gambaran ni untuk kita berikan kepada masyarakat, Datuk. Banyak kejayaan-kejayaan yang berlaku 9 tahun yang besar yang telah dilaporkan di media-media utamanya. Cuma di sini saya ingin highlightkan yang terkini. Yang terkini pada tahun ini yang juga sedang berlangsung sekarang itu adalah filem Coast Guard Malaysia, Ops Helang, yang telah pun berada di Pawagam bermula pada 2 hari bulan yang lalu. Ini hari yang ke-5 lah hari ke-5 hari ini, dan saya telah pun menyaksikannya berulang kali. Telah pun 5 kali. Semalam malam tadi kita adakan di ICT Shah Alam 5 kali, dan sambutannya amat membanggakan. Amat banggakan, dan saya ingin buat promo sekali di sini Silakan. untuk filem Coast Guard ini. Ia bukan sahaja wujud sebagai hiburan sahaja, malah ianya juga digunakan sebagai platform untuk mempromosikan APMM. Sebab dengan tadi itu masih ada di kalangan masyarakat di luar sana yang kurang mengenali APMM. Dengan adanya filem Coast Guard ini, saya percaya dan saya amat yakin masyarakat akan lebih mengenali. Sebab apa yang ditonton dan dipertunjukkan dalam filem ini adalah merupakan tugas APMM itu sendiri. Dengan aset-aset kita yang saya merasakan hampir ke semua aset yang kita ada, kita pertunjukkan dalam filem ini. Jadi saya jemput ataupun saya menyeru masyarakat Malaysia terutamanya datanglah beramai-ramai, tontonlah filem ini dan pastinya anda tidak menyesal. Dan filem ini akan menyajikan aksi-aksi yang lasak dan yang betul-betul mendebarkan, dan insya-Allah diharapkan filem ini nanti akan meletup dan juga menaikkan nama APMM di persada negara, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Kalau kita tengok orang bukan mudah je mereka menggalas tanggungjawab ini untuk menjaga keamanan negara kan. Datuk kan, itu dia apa antara tugas-tugas daripada filem inilah kita dapat tahu apakah antara tugas-tugas APMM sendiri kan. Dan sedikitlah kata-kata daripada Datuk sendiri kepada petugas-petugas ataupun aset-aset negara ini. Mungkin ada kata-kata sempena dengan ulang tahun ni? Ya.
Okey, kepada semua petugas-petugas keselamatan negara, baik juga dari Angkatan Tentera Malaysia, Polis Raja Malaysia, APMM dan keseluruhan yang lain, saya menyeru dan berharap agar kita sama-sama meneruskan komitmen kita dalam memastikan keselamatan negara terjamin. Dan untuk hari ulang tahun APMM yang ke-18 tahun ini, saya menyeru kepada semua warga Maritim Malaysia terutamanya, kita tumpukan sepenuh perhatian kita dalam melaksanakan tugas kita dan kita berpegang kepada tema kita pada tahun ini, iaitu kami serius melaksanakannya dan kita pastikan ianya tercapai seperti mana tema yang kita tetapkan. Baik. Cukup menarik tema yang diangkat untuk sambutan ulang tahun Maritim yang ke-18 ini. So, pastinya kami serius melaksanakannya, menggambarkan komitmen APMM untuk terus menjaga kedaulatan perairan negara. Satu perkongsian yang sangat menarik, dan kepada masyarakat di Sandakan, jangan lupa untuk bersama-sama memeriahkan sambutan ulang tahun APMM yang ke-18 yang akan dilaksanakan pada 11 Februari kelak. So, pastinya kita ucapkan terima kasih kepada Laksamana Madya Maritim Datuk Saiful Lizan Ibrahim yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Logistik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Datuk. Terima kasih, Sufi. Harap kita jumpa lagi. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Itu dia. Jadi apapun di kesempatan ini juga kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Maritim Malaysia yang ke-18 dan moga kita semua tahulah apa sebenarnya peranan kita sebagai masyarakat dan juga menghargai jasa-jasa mereka ni bukan mudah untuk menggalas tanggungjawab ini demi mendapat keamanan negara. Terima kasih kepada semua agensi-agensi penguatkuasaan kerana terus menjaga kedaulatan dan juga keselamatan negara. Dan sekarang ini